Baik tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah yang dikasihi sekalian, kita kembali ke kitab kita, Hidayatul Mutafakkirin, ke surat yang ke-18. Ek, dur, tin, char. Baris yang keempat dari atas. Di situ kita berhenti dalam kurungan bermula. قال المصنف رحمه الله تعالى نفعني وإياكم بعلومه في الدارين. Bermula. Baik, kita masih lagi memperkatakan tentang sifat hayat. Sifat yang ke-10 daripada 20 sifat. Dan sifat yang ke-berapa ni? Daripada 7 sifat ma'ani. Qudrat, iradat, ilmun, hayat. Sifat yang keempat daripada 7 sifat ma'ani. Ma'ani itu jamak pada ma'nan. Jamaknya ma'ani. Ma'nan itu adalah makna. Ma'ani, makna-makna. Yang dimaksudkan makna-makna di sini adalah makna-makna sifat. Boleh kita ertikan bagi nak mudah faham, ma'nan di situ, makna di situ adalah sifat itu sendiri. Ya, sifat itu sendiri. Artinya sifat ma'ani ni betul-betul sifat yang dikatakan ada pada zihin dan ada pada kharijnya, yang kita sebut, yang kita dah sebut dalam pengajian yang lalu dalam kitab Risalah Tauhid. Nanti kita akan sentuh dalam ta'rifnya, ta'rif hayat ini. Kita patah balik sedikit setengah ayat, dan iaitu tiada ta'aluk ia dengan suatu jua pun. Di situ kita berhenti. Bermaksud bahawa sifat ma'ani ada 7. Semuanya ada ta'aluk. Qudrat ada ta'aluk, ta'aluk ijad, i'dam, wa ta'siri, memberi bekas. Ta'aluk iradah, takhsis, menentukan. Ta'aluk ilmu, inkishaf, membuka, terbuka. Ta'aluk sama' dan basar, inkishaf, terbuka. Maksudnya apa? Mendapat. Ta'aluk sama basar, kalam, dalalah. Ta'aluk kalam, dalalah. Itu nanti kita akan sebut ta'aluknya. Tapi hayat ni dia tidak tertakluk. La tata'allaku bimawjud wala bima'dum. Dia tidak bertakluk, tidak ada tawajuh ta'aluknya itu pada yang ada, pada yang tiada. Ya, kerana dia tu berdiri di tempatnya yang tak memerlukan, bukan tak memerlukan, tidak melampaui, tidak berfungsi kepada yang lain-lain. Ya, dia ada, dia hidup, dan Allah itu maha hidup. Dia tidak perlu kepada ta'aluk, misalnya kudrah, tertakluk kepada apa? Tertakluk kepada yang mungkinat saja, yang ada, yang boleh tiada, yang mungkin saja, makhluk. Ya. Begitu juga iradat, dia tidak takluk kepada yang wajib, dia tidak tertakluk kepada yang mustahil, yang mungkinat sahaja. Ya. Takluk ilmu, dia tertakluk pada yang wajib, pada yang mustahil, dan pada yang mungkinat. Tapi hayat tak ada takluk, tuan-tuan. Tidak ada takluk. Dia hanya menjadi syarat sahaja. Syarat kepada apa? Syarat kepada adanya sifat-sifat lain. Hidupnya Allah Subhanahu Wa Taala itu. Dia tidak ada ta'alluqnya. Bermula, maknanya itu balik pada mana? Balik pada sifat sifat hayat.
Dia panggil nyo tu nyo dhamir, nyo kata nama. Kata nama balik pada mana? Balik pada sifat hayat. Makna sifat hayat. Sifatun wujudiyatun qa'imatun bizzati tusahhihu laha an tattasifa bisifatil idrak. Bisifatil idraki. Kita matikan bisifatil idrak. Sifatun wujudiyatun qa'imatun bizzati tusahhihu laha an tattasifa bisifatil idrak. Itu ta'arif ni dalam bahasa Arab. Mari kita tengok maknanya. Apa dia ta'arif? Definisi kepada sifat hayat ni. Artinya iaitu satu sifat, satu sifat, dan sifat Allah SWT ni dia tidak ada ta'addud, tidak berbilang-bilang, sifatnya satu. Maksudnya qidam satu, qudrah satu, begitu. Yang mawjud ini diterjemahkan kepada wujudiyah. Mawjud ialah benda, bukan benda, sifat yang betul-betul ada. Betul-betul ada. Dia sebenarnya sifat wujudiyah. Sifat hayat ni dan juga sifat-sifat ma'ani adalah sifat wujudiyah. Dia betul-betul ada pada pemikiran kita, dipanggil zihin, akal kita, pemikiran kita boleh terima, dia ada pada pemahaman kita, dan ada di luarnya. Maksud apa tuan-tuan? Maksud dia ialah sifat salbiyah misalnya, dia ada dalam zihin kita, ada dalam pemikiran kita, ada pemahaman kita, tapi dia tidak ada di luar. Sifat salbiyah dia tidak ada diri zatnya, diri sifatnya tidak ada. Diri sifatnya itu tidak ada, tapi dalam pemikiran kita ada. Itu dipanggil subuti. Semua tiada. Kalau pada makhluk, gelas misalnya, kita nampak benda itu ada. Ini mawjud, ada pada pemahaman kita dan ada di luar. Gelas, contoh, gelas pecah, gelas ni pecah tu ada tak tuan-tuan Muhammad? Boleh tunjuk tak? Tak boleh tunjuk. Ada tak? Ada pada pemahaman kita, ada pada zihin dia panggil. Tuan-tuan nampak tangkap tak? Kita nak menceritakan tentang dia panggil amrun i'tibari. Okey? Orang, tubuh badannya apa semua? Ada tak ada? Berbentuk, tapi minta maaf kurus atau gemuk? Ada tak kurus atau gemuk tu? Kurusnya ada tak? Ada tak di luar? Tak ada. Di sini kita faham sini ada. Sengoti, sungguh. Orang sini panggil sengoti. Sungguh ada. Tapi ada tak di luar? Tak ada. Itu sifat salbiyah, misalnya qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadith. Dia ada. Tapi tidak ada diri sifatnya, tidak ada di luar. Tapi sifat ma'ani ada pada pemahaman, ada pada zihin, dan ada di luar. Sama basar, Allah SWT itu maha melihat, maha mendengar. Sifat sama, sifat mendengar Allah SWT itu ada pada diri zat, berdiri pada diri zat. Lau kushifa annal hijabu la ra'aynaha. Orang Arab sebut, kalau sekiranya nanti di syurga, kita di syurga, boleh melihat Allah Subhanahu Wa Taala, kita boleh lihat sifat ma'ani ni. Kita boleh lihat sifat ma'ani.
Sebab dia ada pada pemahaman, ada pada zihin dan ada pada luarnya. Diri sifat itu betul-betul ada. Itu dipanggil wujudiyah. Yang diterjemah dalam kitab ni maujud. Betul-betul ada. Ya? Tuan-tuan faham tak? Baik. Sifat wujudiyah ni, dia kita boleh tengok. Boleh nampak dengan mata. Boleh dengar dengan telinga, dengan indera kita. Boleh sentuh. Dengan indera. Panca tu sebenarnya 5. Bahasa Jawa, panca indera. Indera yang 5. Penglihatan kita, pendengaran kita, bau kita, rasa kita. Itu indera. Panca tu 5. Panca indera yang 5. Pancasila lah. Contoh. Jadi kita boleh tangkap dengan indera kita. Sebab diri sifat itu betul-betul ada. Zat sifat itu betul-betul ada. Berbanding dengan sifat salbiah. Baqa, ada baqa. Boleh tunjuk baqa, kekal. Boleh nampak kekal. Tak boleh. Itu dipanggil thubuti sahaja. Thubuti. Senguti sahaja. Sungguh. Ada sungguh. Sifat tu ada sungguh. Tapi ada pada pemahaman kita. Jadi sifat wujudiyah ni betul-betul ada. Ada pada zihin dan ada pada kharijnya. Kalau istilah kitab Risalah Tauhid. Ada pada pemahaman kita. Ada pada pemikiran kita. Kita faham, kita akui, kita iktiraf, dan ada betul-betul di luar ni, di luar pemikiran kita ni, iaitu dipanggil zat sifat itu. Sebab itu nanti orang yang masuk syurga, siapa-siapa masuk syurga, kita doakan sama-sama kita masuk syurga insya-Allah. Nikmat yang terbesar ialah melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bukan bererti Allah Subhanahu Wa Taala itu di syurga. Kita di syurga melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tidak berubah-ubah. Tidak berubah-ubah. Bukanlah ke syurga nanti masuknya, ke syurga beradanya. Di syurga nanti adalah. Itu kita tak boleh nak cerna lah dengan akal kita tak. Yang apa? Yang makhluk-makhluk ni pun kita tak boleh nak tengok. Tak boleh nak gambarkan, maksudnya tak boleh nak, tak tahu hakikatnya macam mana tak. Letrek ni tuan-tuan. Ada tak ada? Ada? Boleh tengok? Macam mana? Duduk di mana? Boleh tengok. Roh kita pun kita tak tahu hakikatnya. Bagilah hakikat Allah Subhanahu Wa Taala itu, Al-ajazu an darkil idrak wal bahthu an sirri dzati isyrak. Kita tak dapat, kita lemah daripada mendapat, artinya memahami hakikat Allah Subhanahu Wa Taala tu. Itulah dapatlah tu. Dapat. Duk cari-cari hakikat Allah Subhanahu Wa Taala ni boleh menyebabkan syirik. Baik. Tak payah akan nak kaji zat Allah Subhanahu Wa Taala, rahsia zat kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kaji tentang roh. Pleset dia, gelincir. Jadi zindik. Nyobah apa? Roh kekal. Allah sebut dah. Kulir ruhu min amri rabbi. Katakanlah, roh itu adalah daripada urusan Tuhanku. Kita tak tahu sikit abu. Ni zat Allah SWT apatah lagi. Qa'imatun bizat. Sifat Allah SWT itu berdiri pada zat. Ada pada zat. Dia tidak berdiri sendiri.
tusahhihu laha an tattasifa, yang berdiri ia dengan zat yang mengesah ia bagi zat, akan bahawa bersifat ia dengan segala sifat idrak, iaitu sama' dan basar, dan barang yang lain daripada keduanya, ya keduanya sama' dan basar, daripada segala sifat ma'ani. Dia apa? Dia menjadi syarat kepada adanya sifat-sifat idrak. Sifat idrak ni sama, mendengar, ya, basar, melihat, penglihatan, dan pendengaran Allah Subhanahu Wa Taala, itu sifat idrak. Idrak ni apa? Mendapat, membuka, mengerti, memahami. Bila sama, ada sifat sama, dapat mendengar. Ada sifat basar, dapat melihat, atau sifat idrak. Ya? Dan sifat-sifat ma'ani yang lain, katanya, selain daripada keduanya. Apa dia? Qudrat, iradat, ilmun, kalam. Ketujuh-tujuh sifat ma'ani itu ada. Keenam sifat ma'ani itu ada. Sebab apa tuan-tuan dan puan-puan? Sebab ada hayat. Sebab ada hayat. Itu maksudnya tusahhihu, itu maksudnya sifat hayat ini membolehkan sifat-sifat ma'ani yang lain seperti qudrat, iradat, ilmun, kalam, sama', basar. 6 ini ada. Bukan setakat sifat yang 6 inilah. Semua sifat-sifat Allah SWT yang sempurna itu ada. Syaratnya apa? Syaratnya ada sifat hayat. Sifat hayatnya apa? Umbi dia. Boleh kita panggil? Ada sifat hayat, adalah sifat-sifat yang lain. Sebab itu kalau dalil aklinya, kalau Allah SWT itu tidak bersifat hayat, dia mati. Kalau dia mati, bagaimana sifat-sifat lain boleh ada? Sifat-sifat ma'ani yang lain, sifat-sifat kemuliaan, kebesaran, kesempurnaan Allah SWT yang lain boleh ada. Sedangkan sifat qudrat, sifat iradat, sifat ilmu, kita sudah buktikan bahawa sifat itu ada. Bahawa sahlah, sabitlah bahawa Allah SWT itu hidup. Maka ada sifat hayat. Kalau dia mati, tak adalah alam ini siapa yang nak menciptanya, siapa yang nak mengawalnya, siapa yang nak mentadbirnya. Sekarang ni alam kita sudah ada terbentang di hadapan kita, bukti yang terbesar. Tak? Maka sabitlah Allah SWT itu ada. Hidup maksudnya. Hayat. Ada sifat hayat. Maka adalah hayat itu semata-mata jadi syarat pada akal bagi sah bersifat zat itu dengan segala sifat ma'ani. Syarat maksud dia. Nak ada sifat ma'ani ni, qudrat, iradah, ilmun, kalam, sama', basar, hayat. Hayat, kena ada hayat. Kena ada hayat. Inilah pada segala sifat ma'ani yang qadim, ya. Sifat yang ada pada Allah SWT, sama', basar, itu semua qadim. Maksudnya apa? Maksudnya tidak ada permulaan, tidak ada siapa yang menjadikannya, ya. Dia tu azali seperti sifat, seperti zat. Sifat azali seperti zat. Dia tidak ada permulaan, ya. Dia itulah sebenarnya. Cuma zat, sifat. Tapi dia itulah sebenar-benarnya. Ya, dia itulah. Baik. Maka dia panggil sifat yang qadim. Ada pun sifat ma'ani yang baharu. Sifat ma'ani yang baharu ada pada yang baharu. Apa dia yang baharu, tuan-tuan dan puan-puan? Baharu ialah segala selain daripada Allah SWT. Ma siwallah baharu. Ma siwallah hadis baharu. Kalau kita nak mudah faham sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan,
qadim ni kalau bahasa Arab modernnya maknanya lama. Yang lama tu Allah SWT. Maksud lama yang tidak ada permulaan. Ya. Kalau mungkin lama kan takut tersilap faham juga, takut ada sangkut dengan masa. Allah SWT tidak bersangkut dengan masa. Cuma perkataan asal qadim itu lama. Lawannya baharu. Lama, maksud lama di sini bukan tertaluk pada masa. Saya nak kaitkan dengan bahasa Arab moden. Yang tidak ada permulaan wujudnya Allah SWT. Itu betul-betul qadim secara hakiki. Yang selepas itu, selain daripada Allah SWT, baharu. Kita dah sebut, dah urai dah tuan-tuan. Perkataan baru dengan baharu dah. Baru dengan baharu. Baru menunjukkan kepada masa. Baharu menunjukkan kepada benda. Biasanya dalam bahasa Melayu. Jadi yang baharu adalah makhluk. Maka ada sifat-sifat ma'ani yang baharu. Terbahagi ia atas dua bahagi. Pertamanya, barang yang disyarat bagi wujudnya itu dengan wujud hayat. Iaitu seperti kudrah, iradah, ilmun, sama, basar, kuasa, kehendak, ilmu, pendengaran, penglihatan, kalam. Nak kena ada hayat lah. Baru boleh wujud. Pada kita ada tak kudrah? Ada nisbi. Ada tak iradah? Ada tak kehendak? Ada. Itu sifat ma'ani yang baharu. Okey? Ada tak pendengaran? Ada. Ada penglihatan? Ada. Ada sama, ada basar. Ada kalam? Ada. Baru tapi ni. Baik. Apa syarat nak kena ada bila ada sifat-sifat ni? Apa syaratnya? Nak kena ada hayat lah. Orang mati tak boleh tengok dah. Tak? Tak boleh mendengar dah. Betul. Secara itulah pendetailannya nanti kita akan ada pendetailannya lah ya. Ada pendetailannya. Tapi secara zahirnya begitu. Ya. Boleh bercakap? Mati? Tak boleh. Ni kalau pada yang baharu, pada makhluk ada dua jenis, dua bahagian. Yang pertama ni ada kena nak ada sifat tu, nak kena ada hayat, nak kena ada kehidupan, nak kena hidup. Keduanya, ini yang kedua pula. Tiada disyarat bagi wujudnya itu dengan wujud hayat, iaitu seperti segala warna dan segala bau dan segala rasa. Ada juga sifat-sifat yang ada pada yang baru, yang pada makhluk, dia boleh wujud tanpa ada hayat pun. Ya? Tanpa ada hayat pun. Seperti apa? Warna, bau, rasa, warna apa? Putih. Putih kadang-kadang orang tak anggap warna. Ni warna apa ni tuan-tuan? Hidup dah ni. Tak hidup. Tapi ada tak sifat dia? Sifat warna ada. Kan? Tapi tidak memerlukan hayat. Tidak memerlukan hayat. Itu bahagian yang kedua. Dah apa kena mengenal dia? Ustaz ni cerita tentang makhluk pula. Penting juga mengenali makhluk ni tuan-tuan dan puan. Ya. Untuk mengenali Allah Subhanahu Wa Taala, kita mengenali makhluk dahulu. Baru kita tahu siapa makhluk, siapa khalik. Siapa yang dicipta, siapa yang mencipta. Siapa yang baharu, siapa yang qadim. Ya? Ketahui olehmu. Ni. Antara yang kita perlu faham, ya. Kadang-kadang ada yang di luar nalar pemikiran kita. Ketahui olehmu bahawasanya hayat segala hayawan, iaitu ibarat daripada berhimpun roh dengan jasadnya, dan jika bercerai roh itu daripadanya, maka mati ia. Itu kalau roh binatang, roh haiwan. Mati jasadnya,
bersama dengan rohnya. Jadi roh binatang tidak kekal. Tidak kekal. Yang kita sebut samaniyatun hukmul baqa'i ya'ummuha. 8 perkara yang kekal tu. Roh tidak termasuk roh binatang. Roh binatang tidak kekal. Kerana di yaumul mahsyar nanti selepas selesai urusan pengadilan, di sana nanti ada mahkamah, tuan-tuan dan puan-puan. Ya, kambing yang bertanduk menanduk kambing yang tidak bertanduk di dunia. Di sana nanti kambing yang tidak bertanduk akan mengambil haknya daripada kambing yang bertanduk yang menanduk dia di dunia. Selepas itu Allah perintahkan semua binatang-binatang ini menjadi tanah. Bererti roh mereka tidak kekal. Tidak kekal. Baik. Seperti yang disebut oleh Nabi SAW dalam satu hadis sahih riwayat Muslim, la ta'uddanna al-huquqa ila ahliha yawm al-qiyamati hatta yuqada lisyatil jalja'i minasyatil qarna'i. Nescaya pastilah akan dikembalikan hak, diberikan hak-hak yang sepenuhnya kepada siapa? Kepada ahlinya di hari kiamat nanti. Sehingga kan kambing yang tidak bertanduk, yang pernah dibuli oleh kambing yang bertanduk di dunia ni, maka di akhirat nanti dia mendapat hak dia daripada kambing yang bertanduk. Artinya bangkit, tapi akhirnya menjadi tanah. Baik. Dan maka bukan dan, iaitu lain daripada roh, kerana terkadang didapat akan hayat pada setengah daripada jamadat. Maksudnya apa? Ada perkara-perkara yang tidak ada roh tapi dia ada hayat. Ni yang dihuraikan tadi ni. Hayat pada perkara yang baru. Ada perkara-perkara yang tidak ada roh tapi dia ada hayat. Jamadat maksudnya benda-benda beku. Ni kayu, batu. Jamadat. Dia ada hayat tapi tidak ada roh. Dengan ketiadaan roh, iaitu seperti didapat akan hayat pada kayu yang memberi salam ia atas Nabi SAW, dan pada anak batu yang mengucap tasbih di dalam tapak tangan yang mulia, kerana mukjizat baginya baginda Nabi SAW. Nabi SAW lalu di satu tempat, hampir-hampir menjelang lantikan baginda menjadi Rasul. Nabi terdengar ada suara yang memberi salam, Assalamu alayka ya Rasulullah. Nabi paling tengok tak ada orang. Apa dia tuan-tuan dan puan yang beri salam? Pokok kayu. Dan batu ada juga riwayatnya. Beri salam pada Nabi SAW. Ini dia kata, dia tidak ada roh tapi ada hayat. Benda-benda yang jamadat. Pokok kayu, batu tadi jamadat lah dia panggil. Dan anak batu juga bertasbih di tangan Nabi SAW. Nabi duduk-duduk dengan para sahabat. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan sahabat-sahabat yang lain. Terdengar tasbih. Tasbih ni apa tuan-tuan dan puan-puan? Lafaz tasbih. Subhanallah.
Subhanallah. Tahlil. Tuan-tuan serius sangat. Lihat dulu, kita minum air dulu. Tahlil. La ilaha illallah. Takbir, ni semua tahu. Hauqalah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Tahmid. Alhamdulillah. Istighfar. Astaghfirullahalazim. Saya cerita dah tak? Cerita istighfar. Tak lagi? Dia nak temu duga kahwin. Penemu duga tanya, cuba baca istighfar. Digaru kepala. Dia suruh ustazah tu mulakan sikit. Ustazah tu mula, astaghfirullahalazim allazi waswisu fi sudurin nas. Barangkali tak lulus. Dia tak cerita, penceramah tu tak cerita lulus ke tak lulus. Tu. Jadi bertasbih. Terdengar tasbih daripada anak batu yang dipegang oleh Nabi SAW. Kemudian Nabi bagi pada para sahabat, seorang. Semuanya dengar tasbih. Passing. Maksudnya bagi. Akhir sekali, barulah terhenti. Tasbih di tangan Nabi dan di tangan para sahabat. Ini menunjukkan bahawa ada perkara yang jamadat. Dia tidak ada roh, tapi dia hidup. Kalau tak hidup, bagaimana mungkin keluar suara itu? Ya, alina kehebatan Nabi SAW. Ya, kalau Nabi Sulaiman tu bercakap dengan binatang, boleh memahami bahasa binatang. Nabi SAW batu, kayu cakap dengan Nabi SAW. Ini mukjizat, ya, mukjizat. Ya. Mungkin sebab inilah arwah ayah saya dulu, dia pesan batu nisannya hendaklah daripada batu sungai, kata dia. Sebab batu sungai itu hidup. Dan setiap yang hidup ini berzikir. Setiap yang hidup ini berzikir. Baik. Kalau simen, tak adalah zikir ni. Nah, sebab ada bancuh macam-macam bahan. Tapi batu hidup, tuan-tuan dan puan-puan. Hidup tanpa roh. Bukti dia, boleh besar tak? Makin besar. Itulah ceritanya, sebab itu dia ceritakan kehidupan juga pada makhluk, pada yang baharu. Supaya kita tidak terheran-heran bila disebut batu bercakap, pokok bercakap. Ini adalah mukjizat. Dan perlu kita sebut-sebut. Sebab mukjizat ini adalah tanda kenabian yang terbesar yang ada pada seseorang yang mengaku Nabi. Ada mukjizat. Kalau sesiapa yang tak biasa dengar, tak pernah dengar, ataupun buat-buat tak tahu, tak pernah ambil tahu, dia akan tolak. Sedangkan diriwayatkan dengan hadis-hadis yang sahih dan ada sampai hadis yang tarafnya mutawatir. Seperti hadis tunggul kurma yang keluar suara merindui Nabi SAW. Itu tarafnya mutawatir. Jadi kalau kita ngaji akidah, tak ada masalah lah. Pasal kita tahu ta'alluq kudrat iradat Allah Subhanahu Wa Taala itu, kebesarannya, keagungan dan sebagainya. Mengenali makhluk adalah penting untuk mengenali Allah Subhanahu Wa Taala. Takut tukar taki. Kalau tidak pun nanti yang bahannya arash, dia tak tahu nak beri jawapan, dia tak tahu nak. Jadi lucu juga. Wallahu a'lam bissawab, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita akhiri majlis kita dengan membaca surah Al-Asr dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta